Okey. Tuition malam ni. First thing ialah maintenance January. Today is the last day. 31 hari bulan 1, hari terakhir ya. Last day of maintenance. Siapa tidak maintain untuk Januari ini, maka besok dia punya matrix akan gone. Bila masuk 1 hari bulan 2, maka matrix ini akan hapus siapa yang tidak bayar untuk bayaran Januari. Siapa yang tidak bayar Januari. Okey, jadi 1 hari bulan 2 ini tuan-tuan, dia bersamaan dengan waktu Malaysia. Waktu Malaysia ialah jam 12 tengah hari. Okey, 12 tengah hari 1 hari bulan. Okey. Jadi paling lewat untuk mereka yang belum bayar bulan Januari ialah sehingga besok. Bukan tengah malam ni, bukan. Bukan tengah malam ni, ini waktu Malaysia, tapi kita nak kira ni waktu Florida. Yang dikira ialah waktu Florida, USA. Okay. Jadi masuk 1 hari bulan 2 tu ialah pada besok tengah hari waktu kita di Malaysia. Jadi Malaysia cepat 12 jam. Kita ni 12 jam lebih awal daripada waktu di Florida, Amerika itu. Okey. Jadi maksudnya kita di Malaysia ini ada waktu sampai besok tengah hari, 12 noon, tengah hari besok. Itulah waktu akhir untuk bayaran bulan Januari. Kalau dah masuk petang, tuan-tuan punya matrik hangus, hilang. Siapa yang tak bayar tu hilanglah, dia punya matrik akan hangus. Jadi namanya tidak ada lagi dalam sistem bahagian matrix. Namanya tidak ada lagi dalam sistem sampai besok tengah hari. Jadi kalau tuan-tuan punya nama masih belum bayar, sudah expired, so you have time until tomorrow noon. Tengah hari tu, tengah hari. Tapi jangan tunggu tengah hari. Jangan tunggu tengah hari tuan-tuan, sebab mungkin tuan-tuan kalau tengah hari baru nak bayar, nak selesaikan bayar tuan-tuan tu mungkin ambil beberapa minit kan. Mungkin tuan-tuan akan terlewat. So pastikan buat, kalau nak buat besok pun pastikan buat awal di pagi hari, awal pagi. So fahamkan itu dan sampaikan kepada tuan-tuan punya downline yang belum buat bayaran. Dia masih ada masa sampai besok tengah hari sebelum dia punya status itu menjadi status tidak aktif. Statusnya tidak aktif. Just untuk tuan-tuan fahami status. Orang yang aktif. Orang yang aktif, orang yang tidak aktif.
Okay, orang yang aktif dan belum bayar. Aktif dan sudah bayar. Ini sudah bayar. So ada beberapa status. Kalau tidak aktif, sudah tentulah belum bayar kan. Tapi ini sudah dipanggil expired. Kalau status tidak aktif itu maksudnya dia sudah expired. Sudah expired. Apa lagi status? Tidak aktif. Tidak aktif dan matrix tiada matrix. Okay. Okay, jadi status ada beberapa jenis status. Jadi kalau yang bagus ialah status aktif dan sudah bayar bulan semasa. Aktif dan sudah bayar bulan semasa. Jadi dia sudah bulan itu dia sudah bayar, dan dia sudah bayar bulan itu dan statusnya masih aktif. Nah, ada juga orang yang statusnya aktif tapi belum bayar bulan itu. Ada. Tapi dia masih aktif, kan? Dia masih aktif. Tapi bulan itu dia belum bayar. Ini berbeza nih antara status 1 dengan 2 ini berbeza nih. Oke, aktif dan sudah bayar. Dengan ini aktif tapi belum bayar. Oke, tuan-tuan. Bezanya macam mana tu? Contoh tuan, tuan-tuan punya tarikh akhir. Tuan-tuan punya tarikh akhir ialah 20 hari bulan. Tuan-tuan join pada 20 hari bulan. Jadi tuan-tuan punya tarikh akhir ialah 20 hari bulan. Setiap bulan 20 hari bulan. Now, kalau tuan-tuan bayar pada 5 hari bulan. Okay. Tarikh akhir 20 hari bulan. Tapi tuan-tuan bayar 5 hari bulan sudah bayar. Untuk bulan itu. Bulan semasa itu. Jadi tuan-tuan ialah aktif dan sudah bayar. Kalau yang nombor 3 nih. Nombor 3 nih tuan-tuan. Tuan-tuan dah sampai contohnya hari ini ialah 10 hari bulan. Contoh. Hari ini 10 hari bulan. Tuan-tuan punya tarikh akhir ya 20 hari bulan. Jadi pada 10 hari bulan itu, status tuan-tuan itu adalah yang nombor 3 nih. Tuan-tuan masih aktif. Tapi tuan-tuan belum bayar. Okay. Katakan bulan tu tuan-tuan belum bayar lagi. Jadi sampai 10 hari bulan tu, pada 10 hari bulan tu tuan-tuan punya status ialah aktif. Kenapa aktif? Sebab belum sampai tarikh akhir. 10 hari bulan tu belum sampai 20 hari bulan kan. Jadi aktif, masih aktif. Tetapi status tuan-tuan belum bayar. Tuan-tuan belum bayar untuk bulan ni. Bulan ni tuan-tuan belum bayar lagi. Okay. Jadi itu statusnya ini. Aktif tapi belum bayar. Itu maksudnya begitu. Tapi kalau sampai 21 hari bulan. Sampai 21 hari bulan. Tuan-tuan belum bayar lagi. Bermakna bukan lagi aktif. Tuan-tuan tidak aktif sudah. Status tuan-tuan tidak aktif. Sebab sudah sampai tarikh akhir tuan-tuan tu, iaitu 20 hari bulan. Okay. Jadi tuan-tuan punya status ini.
tidak aktif dan belum bayar. Tidak aktif dan belum bayar. Kalau tuan-tuan sponsor orang, tuan-tuan tidak dapat komisen. Kalau downline sponsor orang, tuan-tuan tidak dapat komisen. Dan tuan-tuan tidak boleh sponsor orang. Okay? Siapa yang tidak aktif, dia tidak boleh sponsor orang. So dia punya affiliate link tidak berfungsi. Affiliate link tidak berfungsi sebab tuan-tuan punya status sudah expired. You are expired. You are not a member. Kalau tuan-tuan login tu, dia beritahu tu. Dia beritahu dalam sistem, dia beritahu tuan-tuan kena buat bayaran untuk aktifkan tuan-tuan punya account. Account tidak aktif. You become a retail customer. Okay, jadi tuan-tuan jadi retail customer. Yang nombor 2 ni retail customer. You become a retail customer. Jadi tidak boleh sponsor orang, tidak ada commission. Okay. Tapi matrix belum hilang. Matrix belum hilang sebab belum sampai akhir bulan. Okay, belum sampai akhir bulan, belum sampai next month. Walaupun sudah expired, tapi belum matrix belum hilang. Okey, yang keempat. Yang keempat ini tuan-tuan tidak aktif, sudah expired dan tuan-tuan punya matrix hilang. Ini adalah orang yang tidak bayar bulan lepas. Sudah masuk bulan baru. Okey. Dia sudah masuk bulan baru, yang bulan lepas dia tidak bayar. Dah masuk bulan baru. Jadi orang itu matriksnya hilang. Okay. Tidak aktif statusnya. Expired. Jadi retail customer dan matriksnya hilang. Sebab bulan lepas tak bayar. Dah masuk bulan baru. Okay. So ada 4 status. Ada 4 status dalam sistem kita. Setiap individu itu. Okay, jadi bergantung di mana tuan-tuan berada. Okay. Itu status. Now, kita masuk perkara yang disebut dalam WhatsApp group hari ini, kan? WhatsApp group hari ini tadi yang sebut tengok, okay? Nah, tuan-tuan, secara berkumpulan kita kena jaga. Okay, Ibu banyak kali beritahu ni. Kita kena jaga posting-posting yang dipost. Jaga posting-posting yang dipost dalam grup WhatsApp. Okay. Tuan-tuan perhatikan apa yang kawan-kawan kita post. Kalau post itu bersifat negatif, buang tuan, delete cepat. Okay, sebab dia akan rosakkan the group. Sebab semua orang yang sudah jadi member, sudah jadi affiliate, mereka itu adalah admin. You are admin. Tuan-tuan boleh delete post. Okay, jadi post yang negatif. Kalau tuan-tuan rasa ini negatif ni, buang, delete sebelum ramai yang baca that post. Okay. Kalau post itu tidak betul, dia punya penerangan, delete. Baca je delete. Kalau ini tak betul ni, tulisan ni tak betul ni, kan, dia boleh menjadi fitnah, kan? Boleh jadi fitnah. Delete cepat-cepat sebelum ramai orang baca. Sebab apa, dalam grup kita tu 50% member, 50% bukan member. They are prospect, tuan. Mereka itu prospect.
Jadi kalau prospek kita ni baca benda yang tak betul, itu negative impact to our business. Okay, jadi baca, delete kalau yang tak betul. Dan kalaupun tentuan yang post, sebelum tentuan post, tuan-tuan dah member. You are member already. Yeah. Bila engkau member, engkau kena fikir apa yang kau post tu. Kalau yang kau post tu negatif, janganlah post. Janganlah post. Kan? Kalau tuan-tuan tidak faham nak jawab soalan, ada tuan-tuan punya prospek, yang tanya tuan-tuan, kan? Soalan yang macam negatifnya soalan lah, tapi tuan-tuan tidak tahu menjawab. Okay? Jangan tulis dalam grup. Kalau itu berbentuk negatif, jangan tulis dah dalam grup. Tuan-tuan tidak tahu personal dengan siapa upline. Dengan upline, tanya secara personal, not in a group, bukan dalam kumpulan. Kalau soalan tu tidak mengundang kepada negatif, tidak apa. Tuan-tuan boleh nilaikan soalan tu kan. Kalau soalan tu berbentuk negatif, yang tuan-tuan tidak mau prospek kita di dalam grup itu, ada ratusan orang tu mendapat picture yang tidak betul, picture yang tidak mengelirukan, kan? Jangan post. Do not post. Seperti post yang petang tadi. Itu contoh post yang tidak boleh dipost. Okay, jangan post dalam grup. Posting seperti itu. Okay, sebab damage, dia akan damage the group. Dia akan merosakkan kumpulan. Now, tuan-tuan, business kita ini, business live good. Konsepnya you need to understand. Apa konsep business live good? Sebab ini core, dia punya basic knowledge. Basic knowledge. Bila kita nak sampaikan live good ni kepada orang, you must understand the concept. Dan konsep kita ni berbeza dengan konsep business MLM yang tradisional. Kita bukan tradisional, tuan. Bisnes kita bukan tradisional. Okay, kita pecahkan tu. Kita pecahkan tradisional ini. Okay, sebab itu yang menjadikan Live Good tu famous. Kan, itu yang menjadikan Live Good ini terkenal. Itu yang menjadikan Live Good ini nombor 1 di dunia sekarang. Sebab kita bukan MLM tradisional. Dan itu kekuatan, tuan. That is the strength. Sebab itulah kita nombor 1 kan. Sebab kita tidak ikut tradisional ni. Okay, jadi tuan-tuan yang tulis tadi itu dia dah jadikan kekuatan jadi kelemahan kan. Kekuatan tu. Nah, tapi bila tulis something bahasa macam tu, dia jadikan macam kelemahan pula. Okay. Itu yang sebut kata boleh jadi fitnah kan. Dangerous. It's a dangerous posting. Okay, kita ada tradisi MLM tradisional. Kita ada Live Good. You understand the concept. Okay. Tradisional, kalau kita macam Amway, Forever Living, Elkan,
Apa lagi yang besar-besar ni? Forever Living, Elkan, MW, Usana, Herbalife, apa lagi? Shakely, Forever Elkan, Usana, Herbalife, Shakely, New Skin. Okay, ini semua syarikat tradisional, MLM yang tradisional. Kalau Malaysia TDC, TDC tahu? Okay, yang jual susu tu, kolesterol. Malaysia apa lagi ada? Macam-macam lah. Okay. So semua ini tradisional kan? Now tradisional ni bentuknya macam mana? Kalau tradisional, dia punya harga barang dimarkup harganya. Okay. Dimarkup, dinaikkan harga daripada harga kilang tu. Berapa harga kilang dinaikkan harganya barang itu untuk dijual kepada member. Jadi kita ada member price. Harga member. Jadi member price itu ada markup. Jadi berapa persen di markup bergantung kepada syarikat itu. MW ada dia punya marketing plan. Forever Living ada marketing plan-nya. Elkan ada, Usana ada, Herbalife ada, Shakely ada, New Skin ada, TDC ada. Semua syarikat MLM ada dia punya marketing plan. Semua ini markup harga barang. Semua. Berapa persen tengok dia punya marketing plan lah. Okay. So kalau yang pairing, yang ada bayar binary, bonus binary, itu sekitar 10 kali ganda. 10 kali ganda cost buat barang itu. Dan kebanyakan MLM sekitar itulah. Ada yang 7 kali ganda, ada yang 6 kali ganda, ada yang 8 kali ganda. Okay, sebab nak bayar bonus. Semua syarikat MLM ni dia ada bonus. Dan bonus itu berdasarkan harga barang. Bonus berdasarkan harga barang. Sebab itu dia ada PV, ada BV, kan, macam-macam point-point. Okay, sebab PV, BV itu ialah dia punya margin. Margin dia tu, itu PV tu. PV itu margin harga jual kepada member dengan harga cost dia. Okay, jadi dia buat PV, BV. So ini tradisional. Ini cara tradisional. Nah, masalah dengan cara tradisional ini ialah markup price. Markup price tinggi. 6 kali ganda, 7 kali ganda, 8 kali ganda. Jadi beli satu barang, dah berganda-ganda ada dia punya markup. Beli 2 barang, 3 barang, 4 barang, 5 barang. Setiap satu barang sudah ada markup price. Satu kuantiti. Kalau 2, 3, 4. Berganda-ganda lah kita kena bayar dia punya markup price tu. Okay. Jadi ini yang Live Good tengok tuan-tuan. Live Good tengok benda ni, dia kata ini kezaliman. Ini zalim. Ini jahat. Tak faham-faham lagi. Zalim lah sebab apa? Markup dia tinggi. Jadi setiap kali beli barang
bayar markupnya itu. Ini boleh ratusan ringgit setiap bulan yang kita bayar markup ni. $200, $300, boleh $400 tuan-tuan. Tuan-tuan punya duit hangus kerana nak bayar markup price. Kalau tuan-tuan buat syarikat Amerika itu, dia punya maintain sekitar $500 setiap bulan kena bayar tu. Traditional business ni. Tidak bayar 500, tuan-tuan tidak boleh makan bonus. Tidak ada overriding. Tuan-tuan punya tim beli barang, tuan-tuan tidak beli barang, $500, you're gone. Commission hangus, tak layak dapat commission. That is traditional MLM. 500 tuan-tuan. Bukan main-main. Around that figure, ada yang lebih 500. Setiap bulan kena bayar tu. Kan? Oh tidak apa sih bos, dapat barang. Saya bayar 500 dapat barang. Kalau tuan-tuan fikir itu, jadi tuan-tuan masih tidak pahamlah konsep live good itu. Why you are so happy to pay ringgit setiap bulan? Kenapa happy? Sepatutnya tuan-tuan menangislah. Menangislah. Because you are paying this markup price ni. Okay. Now, tuan-tuan ambil live good. Live good kita bayar setiap bulan, kita katalah dalam ringgit, 55. Okay. Setiap bulan 55. Kita bayar ini langganan. Langganan untuk jadi seorang affiliate. You are paying 55 for this affiliate membership. Seperti mana tuan-tuan bayar handphone, bil handphone. Ada barang kan tuan-tuan dapat? Tak ada barang. You get the service lah. Service lah. Tuan-tuan guna YouTube, adakah barang yang tuan-tuan bayar bulan-bulan tu? Servis lah, tuan-tuan tak payah tengok iklan. Kalau bayar bulan-bulan, tengok YouTube, tidak payah tengok iklan. Servis lah tu. Bukan produk. Takkanlah tuan-tuan nak bayar sesuatu, nak produk. Ada benda-benda yang bukan produk, tuan-tuan. Di dunia kita ni, nilai yang kita dapat tu dia ada dua bentuk. Satu berbentuk produk, benda yang fizikal, tuan-tuan boleh sentuh, boleh pegang. Ada lagi yang bukan produk, yang berbentuk servis. Atau digital produk, digital. Dia bukan boleh disentuh. Servis atau digital. Benda tu ada nilai, tuan-tuan. You need to pay. Kita kena bayar sebab dia bernilai. Sama dengan live good. Live good is service. Kita dalam kategori servis, tuan-tuan. Kalau kita bayar yang 55 tu setiap bulan, you maintain your service as affiliate member, yang mana tuan-tuan layak dapat 75% setiap kali tuan-tuan beli barang. Beli barangnya 75%. Jadi tuan-tuan tidak payah bayar markup price. Tidak macam tradisional. Kalau tradisional, tuan-tuan kena bayar markup price. So, bila become a member, bila jadi member dalam Live Good, kita tidak perlu bayar markup price. Itulah servisnya.
That is the service you get. Kan? Oh, aku bayar 55, aku tak nampak barang aku tak ada barang. It's not product all the time, tuan-tuan. Dia ada dua benda dalam dunia ni, product and services. Now sekarang dia ada digital lagi. Jadi tengok ini, service. Okay? Sebab inilah cara tuan-tuan nak hapuskan kezaliman tu. Dengan cara servis ni, servis. Membership itu. Inilah cara kita nak hapuskan kezaliman dalam MLM. Sudah puluhan tahun sejak MW wujud kan, sampai sekarang. Kezaliman ini dah berlanjutan. Ribuan jutaan manusia dizalimi dalam bisnes MLM. Kerana perlu bayar markup price 10 kali ganda daripada kos. Okay? Jadi cara kita nak hapuskan kezaliman ini, kita buat membership. That is the concept. Itulah konsep yang diperkenalkan oleh Live Good. You should be happy. Kerana tuan-tuan tidak perlu lagi dizalimi, tidak ada kezaliman dalam Live Good lagi kerana benda ni. Bila kita introduce membership ni, kita dah hapuskan kezaliman dah. That's why I said it is your strength. Kekuatan kita lah tu. kan? Macam mana, aku tak tahu macam mana nak ceritakan. Kawan aku kata apa, aku dapat RM55 tu, tak tahu nak cerita. You should know how to say it. Sebab inilah kita punya bisnes. Inilah cara kita nak hapuskan kezaliman tu. Berapa banyak jimat duit. Dengan membership ni berapa banyak kita boleh jimat duit. Penjimatan duit tu. Kan, beli satu barang. Saya kena bayar cuma 55 aja. Beli satu barang kah, dua barang kah, tiga barang kah, 10 barang kah, 100 barang kah, tetap RM55 je. Tidak naik. 55 standard 55. Semada aku bayar, aku beli satu barang kah, dua barang kah, tiga barang kah, 100 barang kah, tetap 55. So how much money kita jimat tu? Lebih banyak tuan-tuan beli barang tu, lebih banyak penjimatan. Boleh jadi beribu-ribu ringgit penjimatan tu. Beli satu pun dah jimat. Okay, daripada tuan-tuan guna yang tradisional itu. Tradisional tidak ada membership. But you pay the markup. Tuan-tuan bayar markupnya. Beli satu barang, markupnya sudah lebih 55 tuan-tuan. Markup dia itu lebih RM55. Satu barang. Kalau dua barang, tiga barang, empat barang. Berapa banyak duit tuan-tuan yang hangus. Okay. So jangan lagi tulis dalam grup pasal maintenance itu. Maintenance is good. Bayaran bulanan ini bagus. Dia menghapuskan kezaliman dalam dunia MLM. Okey, dan jangan tuan-tuan tidak tahu jawab pula. Kan, dah banyak kali saya ajar ni kan. Tahu ratusan kali dah. Setiap kali saya buat BOP, mesti saya buat explain this thing. Setiap BOP, berapa banyak ada BOP? Business Opportunity Presentation yang saya sampaikan tu kan. Mesti saya akan cerita ni. Sebab ini konsep dia. Konsep why Live Good doing this kind of business. Kenapa buat langganan? Kenapa tidak buat cara biasa? Mesti saya explain. Mesti saya explain. Every time saya buat BOP. Okay? Jadi tidak boleh kata tidak tahu. Kalau tuan-tuan sudah jadi member,
Tentu anda jadi member Live Good, you must know that. Kan, sebab itu ilmu pertama yang tuan belajar tu. Itu ilmu yang pertama yang tuan belajar. Dan itu yang tuan kena sampaikan kepada orang. Bila tuan nak cerita Live Good, mesti sampaikan perkara tu. Kita ni pecah tradisi, kita tidak ikut tradisi. Kita punya tradisi beza. Kita yang pertama di dunia buat konsep membership. Itu yang tuan kena explain. Supaya dia tidak pening kepala nanti. Sebab dia dah tahu dah every month aku kena bayar RM55. Because that is the business. That is the business. Kalau tidak bayar RM55, tidak ada bisnes lah. Where is your business kalau tidak ada yang RM55 tu? Setiap bulan kena maintain 55. Kalau tidak ada, itu mana ada bisnes? You don't have business. Live Good tidak ada bisnes lah. Okay, that is our business. Dan itu bisnes yang bagus. Kerana dia sangat murah. Kan, kalau engkau buat bisnes apa, Amway, berapa ratus? 500. Sebulan kau kena bayar 500. Engkau nak bayar 500 kan 55. Cuba tanya soalan tu. Engkau nak bayar RM500 sebulan ke atau nak bayar 55? Live Good only 55. Kalau engkau buat Herbalife, New Skin, Shakely, sebulan itu around that figure, 500 plus and minus lah. Mesti kena bayar. Betapa rendahnya kita punya just 55. Ya kan? Oh, itu pun dah pening kepala. Macam mana kan? Tuan-tuan tidak belajar matematik ya. 555. Jauh kan beza tu. Okay? Jadi tidak ada sepatutnya rungutan dalam Live Good. 55 is very, very, very low. I think the lowest in the world. Syarikat Malaysia ni pun, syarikat yang lahir di Malaysia ni pun, dia punya bayaran bulanan tu ratusan tuan-tuan. Bukan RM55, ratusan. 100 lebih, ada 200, ada 300. Syarikat yang berpusat di Malaysia. Syarikat Bumi Putra ke? Dalam MLM lah. Okay, jadi Live Good ini walaupun dia di US, global, international, tapi dia punya bayaran bulanan terlalu murah. Terlalu murah. Kan? Terlalu murah. Kan? Oh, jadi Sibu tidak paham kalau ada orang kata kena bayar bulanan tu mahal. Mana ada mahal? Ya kan? Mana ada mahal? The benefit you get to cut off your expenses. Tentu menjimatkan wang. Penjimatan tu. That is your benefit. Penjimatan tu. Jadi ini adalah membership penjimatan. Nah, membership penjimatan. Berjimat. Okay, because produk kita ni produk kesihatan. Produk kesihatan everybody need. Semua orang perlukan produk kesihatan. Walaupun tidak diwajibkan beli. Tidak ada kewajipan tuan-tuan nak beli. Kenapa? Kerana ada orang beli banyak sekali. Dia beli satu kali banyak. Untuk 5 bulan. Jadi tidak perlu beli bulan-bulan. Konsep kita ni tidak mewajibkan kita beli produk kesihatan itu bulan-bulan. You can beli satu kali untuk maybe 6 months. Kan?
terutama yang international package. Kalau kita beli international package, tuan-tuan jimat tidak ada kos penghantaran. Zero. Jadi beli banyak sekali, ambil yang package international, saya tidak payah bayar kos pengantaran. Just produk punya harga ya. Jadi beli banyak. Jadi itu ambil mungkin 5 bulan baru habis. Or maybe 3 bulan kan. Jadi tidak payah tuan-tuan beli setiap bulan. Sebab itu tidak ada istilah tuan-tuan beli produk setiap bulan. Bergantung pada engkau lah. Engkau nak beli ya. Tapi jangan tinggal membership, sebab membership itulah dia punya asas. Asas bisnes itu is on the membership. Tidak bayar membership, you are not a member, that's it. You are not a member, tak layak bonus. Tidak layak dapat 75% discount. So that is the value. Itulah nilai yang tuan-tuan dapat tu. You cannot override the bonus because you are not part of the business. Tak mau bayar bulanan kan? Okay, jadi ambil pelajaran hari ini tuan-tuan Jangan post benda-benda seperti itu. Kalau tuan-tuan tengok ada orang post begitu, delete. Cepat delete. Because kita ni rank number 1 in the world. Kita dah diiktiraf. Kita dah dinobatkan as syarikat nombor 1 di dunia. Mengalahkan MW, kalah apa lagi? Shaklee, kalah semua tu. Shaklee kalah. Marah orang Shaklee kan. Forever Living kalah. One more pun kalah. Tidak ada satu company yang boleh kalahkan Live Good sekarang ni buat masa ini. We are the number 1. Kenapa? Sebab itulah konsep kita tu. Konsep itu yang membership konsep tu. Itu yang menjadikan kita number 1. Itulah kita punya strength. Kekuatan kita itulah. Dan itulah kekuatan kita. Jadi jangan jadi benda itu kelemahan pula kan. It's not bukan kelemahan, dia kekuatan tu. Kalau tidak ada maintenance, sibuk tidak akan buat business Live Good. Buat apa sibuk buat business Live Good? Sebab dia tak ada business. Kalau tak ada maintenance tu tak ada business lah. Mesti ada lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka kedai runcit. Tuan-tuan tidak ada orang datang pergi kedai. Buat apa? Buat bisnes. Kalau tidak ada trafik, tidak ada orang-orang pembeli yang datang ke kedai untuk beli barang. Buat apa nak buat bisnes? Ya, tuan-tuan bayar sewa, bayar apa semua kan tak ada bisnes. Buat apa? Nah, macam itulah tuan-tuan kena fikir. Kalau tidak ada maintenance dalam Live Good, apa bisnesnya? So maintenance inilah kita punya punca bisnes. Daripada maintenance ini $9.95 setiap bulan itulah yang dikira dalam kita punya bonus matrix. Inilah yang dikira dalam kita punya bonus matching. Inilah yang dikira dalam kita punya bonus pool. Diamond pool. From the maintenance. Without this mana ada ini tak ada lah tuan-tuan. Kan? Tak ada siapa nak buat bisnes kan. Jadi the question you kena ask ialah is not about paying the maintenance. That is not the question. The question is, do you get the value or not? Tuan-tuan dapat tak nilai tu? Do you get the value or not? Aku bayar RM55. Aku dapat nilai tu tak? Nilai RM55 tu aku dapat tak? Bila jadi member. Ini question yang tuan tanya ni. Penjimatan, you get penjimatan. 2, you get the business. Overriding. You layak semua jenis bonus. Ada 2 benda. Penjimatan dan overriding. The business. Bila you bayar 55 ni, you get these 2.
Penjimatan ini saja sudah lebih daripada ini. Tuan-tuan dapat jimat ratusan ringgit apabila kita jadi member. Apabila kita bayar yang bulanan ni, kita jimat ratusan ringgit. Tuan-tuan beli protein ke apa ke, itu lebih menjimatkan wang tuan-tuan daripada tidak ada markup. Sebab kita tidak markup the price. Dua, the business. This business will pay your product. Kalau tuan-tuan buat bisnes ini sungguh-sungguh, this overriding, the commission yang tuan-tuan dapat ini boleh bayar tuan-tuan punya langganan bulanan, boleh bayar tuan-tuan punya produk-produk kesihatan yang tuan-tuan guna untuk kekal sehat. Okay, so the business will pay for your expenses. Langganan dan produk-produk yang kita nak guna untuk sihatkan badan. Di samping itu, ada ekstra untuk kita punya financial freedom. Ini cara aku dapat 10,000 sebulan. Boleh jadi 50,000 ringgit setiap bulan. Boleh jadi 100,000 setiap bulan. From here, the number 2. Dapat kesihatan and health freedom tu. Dia sebut kata 5 freedom tu. You are paying the 55 for your freedom. 5 freedoms, my dear. You are paying this 55 ringgit for your 5 freedoms. That is the nilai. That is the value of paying 55 ringgit tu. Tuan-tuan dapat 5 kebebasan dalam hidup. Kan Sibu banyak kali dah cerita ni kan. Kita buat bisnes ni kerana kita nak 5 kebebasan. So bayarlah 55 ringgit tu. Okay. Supaya tuan-tuan dapat 5 kebebasan ni. Pertama ialah financial. Kewangan. Kita nak ni. Financial freedom. Kewangan. Kedua, kita nakkan health. Kesihatan. Tidak mau ada penyakit. Jadi kita perlukan suplemen yang berkualiti tinggi. Berkualiti tinggi. Okay. Ketiga, kita nak time, masa. Kita nak masa. Kita tidak mau jual masa kita kepada majikan. Masa itu aku punya. Aku tidak mau bekerja dengan orang. Kalau aku bekerja dengan orang, masa aku gadaikan untuk gaji. Aku tak mau gaji. Kan? Jadi masa itu aku punya. So kebebasan masa. Okay. Keempat. Tuan-tuan, apa lagi keempat? Kebebasan sosial ataupun asosiasi. Aku nak berkawan dengan siapa aku nak pilih. Aku nak berinteraksi dengan siapa aku pilih. Bukan orang lain yang paksa aku berasosiasi dengan siapa-siapa. Aku yang pilih. Okay. Aku nak kawan dengan dia, suka hati aku. Kalau tuan-tuan bekerja, lepas tu bos kata, engkau buat projek ni kamu 4 orang. 4 orang kamu ni. Kan? Suka tak suka, kamu kena bekerja 4 orang ni. Mana ada tuan-tuan boleh lawan? The boss yang tentukan dengan siapa engkau berinteraksi. Kan? Okay? Sebab tuan-tuan dah jual tuan-tuan punya kuasa asosiasi ni dengan bos. Bos dah beli dah. Majikan dah beli dah. Kau tak boleh pilih. Kelima, lokasi. Location. Freedom to be any way I like to be. Aku ada kebebasan untuk berada di mana aku nak berada. Orang lain pergi kerja, aku tidak. Aku di rumah. Kan? Jam 7 pagi orang dah siap-siap, dah pakai necktie, pakai itu, pakai bedak, pakai
harum-harum pergi mana? Pergi kerja. And on the way jam. Balik jam, pergi pun jam. Pergi kerja. Kerana kita kena berada di pejabat. Locationnya pejabat. Everyday pejabat. Why? Sebab tuan-tuan tidak ada freedom lagi. Tak ada kebebasan location. Majikan dah beli dah. Dia dah bagi gaji kat kau. Setiap bulan dia bagi gaji kan. Jadi freedom of location tidak ada sudah. Tapi kalau tuan-tuan bayar RM55 ini, you get these 5 freedoms. Dapat beli health food 75% discount dengan RM55 tu. Aku dapat override commission bila aku introduce this business to other people. Financial freedom. Daripada RM55 ni. Aku boleh guna masa aku. Suka hati aku lah. Aku nak berkawan dengan siapa pun boleh. Aku nak bekerjasama dengan siapa pun boleh. Yang aku suka. Yang aku tak suka, aku tak bayar. Kan? Yang negatif-negatif ni pergi jauh-jauh. Kan? Tak mau berkawan. Tak mau bersama dalam satu kerja. Aku nak berada di mana aku boleh pilih. Aku nak buat bisnes ni di rumah aja. Tak payah keluar rumah. Boleh. Ya kan? Aku nak buat roadshow. Boleh, suka tinggal lah. Minggu depan aku nak pergi Jakarta, aku nak stay sana 1 minggu. Sambil-sambil promote business Live Good di Jakarta. Boleh, tak ada masalah. Location is up to you. Kita yang pegang lokasi tu. Freedom of location. Minggu depan aku nak pergi ke Cambodia. Dan aku nak pergi Cambodia, stay sana 1 minggu, buka market Cambodia. You can be anywhere you like. Kita yang tentukan di mana kita nak pergi. Di mana kita nak berada. Dengan siapa kita nak bersembang. Dengan siapa aku nak work together. Kan, tuan-tuan nak jumpa selebriti. Aku nak jumpa selebriti lah. Orang yang ada pengaruh, yang ada followers berjuta-juta orang. Pergilah jumpa. Berasosiasi lah, itu maksud asosiasi. You have the freedom to associate. Associate dengan siapa yang engkau nak associate. Ada lah selebriti tu, dia punya followers ada 6 juta kan. Followersnya satu dunia dah. Dia bukan Malaysia followers dia ada satu dunia followers dia. Bagus aku berasosiasi dengan dia kan. Kalau aku berasosiasi dengan dia, dia kenal aku, nanti dia boleh jadi aku punya downline. Bila jadi downline aku, dia boleh bawa dia punya followers. Yes, that is what association means. Tuan-tuan berasosiasi dengan selebriti ataupun orang-orang yang ada followers. Kan? Dia masuk je tuan-tuan. Tuan-tuan dapat satu dunia punya members. Okay? Dan itu banyak di pasaran tuan-tuan. Don't you know? Kan? Ada ramai orang yang berstatus begitu. Tinggalnya tuan-tuan kena kontak dia lah. Kena kontak dia. Cakap dengan manager dia. Orang-orang selebriti ni kebanyakan mereka ada manager. Dia ada pengurus. Tuan-tuan tidak boleh direct dengan dia. Dia ada pengurus dia. Talk to the pengurus lah. Kan? But you need to negotiate. You need to bagi information yang boleh menarik dia punya perhatian. Okay? Jadi kena pandai how to talk to this manager. Kan? Apa kebaikan untuk manager, apa kebaikan untuk selebriti itu.
You need to sell that ideas. But once you get that celebrity, that's a big income for you, kan? Jangan main-main tuan. Ini perkara serius ni. Okay, what I'm talking now is a serious thing. Kalau tuan-tuan boleh dapatkan celebrity, terutama selebriti yang dalam social media. Selebriti yang dalam social media. Maksudnya yang aktif dalam YouTube, yang aktif dalam TikTok ke, yang aktif dalam Facebook, yang aktif dalam Instagram, people yang ada jutaan followers. Try to tackle these people. Tackle mereka itu. Kadang-kadang tackle-nya bukan direct. Tuan-tuan kena berhubung dengan dia punya manager. Kalau yang besar-besar tu, dia ada manager. Okay? Contact the manager, beritahu tuan-tuan nak berkolaborasi. Saya nak berkolaborasi dengan engkau punya selebriti yang kau uruskan tu, kan? Ini kebaikan dia kalau berkolaborasi dengan aku. Bla 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 bla, kan? Tuan-tuan explain lah. Okay, dapat 5 selebriti. 1, 2, 3, 4. 5 kumpulan. 5 kumpulan, 5 kaki, 5 selebriti. Jutawan lah tuan-tuan. You can become millionaire lah. 5 selebriti je aku cari, kan? Cukup lah tu. Macam tu ya tuan-tuan. Bukan susah, kan? Kalau tuan-tuan rasa susah, susah lah. Kalau tuan-tuan rasa senang, senang lah. It come from your mind. Your mindset. Make it easy. Feel easy. Easy will come. Kalau tuan-tuan rasa susah, susah lah datangnya, tuan-tuan. Susah aku nak menaja. Susahlah dia, tuan. Whatever you feel, apa yang tuan rasa itulah jadinya. Kan? Apa yang tuan rasa itulah jadinya. You attract. Kan? You attract that situation. You create that situation from your feeling. Kan? Tu hati-hati feeling dah. Feelings. Hati-hati dengan feelings. Okay? Hati-hati dengan rasa. What you feel. Dan hati-hati dengan apa yang tuan-tuan fikir. Berfikir dan merasa. Dua benda tu. Dia boleh jadi tuan-tuan punya weapon. Boleh jadi senjata. Dan boleh jadi juga tuan-tuan punya destroyer. Poison. Dia boleh membinasakan. Dan dia juga boleh membina. Membahagiakan. What? The feeling. Your feelings. Your feelings and your thinking. Your mindset. And your heart set. Okay, jadi tuan-tuan yang pilih. Aku nak berfikir secara positif. Atau aku nak berfikir secara negatif. Positif, creating. Negatif, destroying. Merosakkan. Dia rosakkan tuan-tuan punya kehidupan. Sama dengan rasa. Tuan-tuan nak merasa yang positif kan, nak rasa yang negatif? Rasa, feel. The heart. Tuan-tuan nak rasa negatif, it will destroy your life. Tuan-tuan nak rasa yang positif, it will create kebahagiaan dalam hidup, kedamaian dalam hidup. Okay, pilihan di tangan kita, kita yang pilih kan. Dan Tuhan tu kan maha adil. Kehidupan aku tunggang langgang, kan? Kehidupan aku caca merba, tidak menentu. Then check your mindset, check your heart set. Bagaimana tuan-tuan punya keadaan berfikir itu, bagaimana tuan-tuan keadaan tuan-tuan merasa itu. Because dua benda itu akan create your world. Dunia tuan-tuan itu tercipta dari situ. Jadi muhasabah diri kan. Keadaan aku sekarang macam mana? Check your condition now. And then muhasabah tengok apa salah aku? Apa salah berfikir aku ni?
Cara berpikir aku ni macam mana? Ada kesilapan tak? Dan cara aku merasa ni macam mana? Ada kesilapan tak? Kenapa hidup aku ni tidak berjaya kan? There must be something wrong. Jadi muhasabah dan betulkanlah. Betulkan yang salah-salah tu. Pemikiran tuan-tuan. Dan perasaan tuan-tuan. Kan? Contohnya dendam. Berdendam. Itu kan rasa kan. Rasa tu. Somebody menzalimi kita. Jadi secara natural tuan-tuan akan rasa dendam. Berdendam dengan orang itu kan. Mungkin tuan-tuan mengumpat dia, marah dia, kan? Maki hamun dia dalam hati. You are creating that world. You are creating that dendam punya world. Dunia dalam hati tuan-tuan tu. But kalau tuan-tuan tidak berdendam, orang zalimi kita tapi kita tidak berdendam. We forgive. Kita maafkan orang itu. Dunia tuan-tuan lain. Tenang. Kan? Dia tidak temoy, dia tidak haru biru. Bahkan kita berdoa supaya orang itu dimaafkan. Tuan-tuan maafkan dia dan tuan-tuan berdoa lagi supaya Tuhan maafkan dia. That change your world. Change your internal world. Itu contoh lah, contoh. Bagaimana merasa itu. Dan itu sudah diajar dalam agama kan. Tasawuf. Tuan-tuan belajar dalam bagian tasawuf. Banyak ajaran di situ yang bagus-bagus. Okay, that's how you feel. Bagaimana nak rasa tu. Okay, rasanya sampai sini saja 10:49. Okay. So jaga your heart, jaga your mind. Jadikan dia damai, tenang. Damai kan, DMI. Kita punya tim tu tuan-tuan, damai tu, DMI.